Assalamualaikum, kami merupakan pelajar Politeknik Nilai dari kelas TRM 5 di bawah jurusan Diploma Pengurusan Peruncitan. Kami hendak menjalankan kempen hidup sihat dengan makanan seimbang dan bersenam di bawah subjek komunikasi dan penyiaran Islam dengan sokongan daripada pensyarah kami iaitu Dr. Puan Nur Hayati Fatmi binti Talib. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Alia Antasha binti Muhammad Faizal, Abdul Aziz bin Muhammad dan Parvesh anak lelaki Ana Durai. Izinkan saya untuk memulakan serba sedikit berkenaan permulaan untuk kempen kami iaitu kempen hidup sihat dengan makanan seimbang dan bersenam. Amalan gaya hidup sihat adalah cara hidup yang boleh mengurangkan pelbagai risiko penyakit pada masa hadapan. Namun dalam era modernisasi ini, ribuan rakyat Malaysia mempunyai berat badan yang berlebihan, tidak aktif dan terlalu banyak menghisap rokok. Malahan ribuan rakyat Malaysia mengamalkan cara hidup yang tidak sihat sejak kecil lagi seperti menggemari makanan yang mengandungi kolesterol, tidak melakukan senaman dan makan secara berlebihan. Sudah terang lagi bersuluh peri pentingnya peranan rakyat Malaysia dalam memupuk amalan gaya hidup sihat. Seterusnya, gaya hidup sihat ditakrifkan sebagai satu proses atau amalan kesihatan ke arah perubahan hidup yang memuaskan yang meliputi pelbagai aspek termasuklah penjagaan pemakanan yang seimbang, bersenam, mengawal tekanan atau stres dan yang paling penting adalah menghindari diri daripada aktiviti-aktiviti yang negatif dan berisiko. Bukan itu sahaja, ia juga dapat mengurangkan peratusan yang mempunyai penyakit di dalam Malaysia. Terdapat banyak cara atau aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mempunyai gaya hidup yang lebih sihat. Antara tindakan awal yang kita boleh lakukan adalah dengan menjalankan aktiviti seperti bersukan, beriadah, berjalan atau berlari bersendirian atau bersama-sama keluarga ketika hujung minggu yang mampu menjadikan sistem peredaran darah manusia lebih baik serta menjadikan sistem imunisasi kita semakin tinggi. Sebarang aktiviti fizikal atau senaman yang dilakukan amat bermanfaat kepada kesihatan kita semua. Malah, ia juga boleh mengurangkan risiko penyakit seperti diabetes jenis 2, kanser dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, orang ramai juga mesti menjauhi amalan buruk seperti dadah, merokok atau meminum arak kerana kesannya amat membahayakan kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengubati, bukan? Seterusnya, kebersihan diri juga perlu diutamakan pada setiap masa bagi memastikan kita terhindar daripada sebarang penyakit. Antara keperluan asas seperti menggosok gigi, mandi, berpakaian bersih, waktu tidur dan rehat yang mencukupi juga perlu dijadikan amalan hidup seharian. Tambahan pula, bagi mengelakkan jangkitan kuman atau penyakit, kita juga perlu mengamalkan budaya mendisiplinkan diri dengan asas-asas kebersihan seperti mencuci tangan dengan bersih sebelum atau selepas makan, menutup makanan dengan baik agar tidak dihurung lalat, mahupun memilih gerai atau tempat makan yang bersih semasa menjamu selera. Bukan itu sahaja, kita juga perlu menjaga kebersihan persekitaran kita. Persekitaran yang bersih perlu dijadikan amalan dan gaya hidup agar kita terhindar daripada sebarang penyakit. Umpamanya, orang ramai digalakkan mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan taman perumahan dengan membersihkan sampah sarap atau memastikan kawasan persekitaran sentiasa bersih supaya tiada pembiakan ejen-ejen pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, lipas dan sebagainya. Selanjutnya, selain mengutamakan kebersihan persekitaran, pemakanan yang seimbang juga perlu diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Ianya kerana dalam keadaan kehidupan sebenar, orang ramai lebih suka mengambil pemakanan yang bersifat mudah seperti mengamalkan pengambilan makanan ringan ataupun makanan segera. Tidak kurang juga masyarakat kita hari ini yang lupa kesan pengambilan makanan berlemak ataupun makanan yang mempunyai kandungan garam, gula atau sodium glutamat yang terlalu tinggi. Hal ini boleh mendatangkan pelbagai penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi ataupun kencing manis yang juga menjadi punca kematian tertinggi di negara kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Aziz bin Muhammad, ingin membentangkan berkenaan apakah itu makanan seimbang. Pemakanan seimbang merupakan makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi.
Sebagai contoh, makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Seterusnya, saya akan berkongsikan berkenaan kebaikan makanan seimbang. Yang pertama, makanan seimbang membekalkan zat dan nutrien yang cukup dalam badan. Seperti mana yang kita tahu, tubuh kita merupakan organisma yang memerlukan zat dan nutrien yang cukup bagi menjalankan fungsi-fungsi organ. Selain itu, makanan seimbang juga dapat mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Seperti pemakanan cara yang betul, menetapkan kuantiti jenis makanan yang wajar untuk kita ambil dapat mengelakkan kita daripada menghadapi penyakit, malah meningkatkan tahap kesihatan diri secara langsung. Seterusnya, makanan seimbang dapat membantu pembesaran fizikal yang lebih sempurna. Ia juga dapat membantu meningkatkan kecantikan rupa paras. Selain itu, makanan seimbang juga dapat memberi kesihatan mental yang stabil serta perkembangan memori yang lebih cekap dan berkesan. Akhir sekali, makanan seimbang dapat mampu mengawal kadar obesiti. Seterusnya, saya akan berkongsikan berkenaan piramid makanan. Piramid makanan Malaysia memberi panduan kepada kita dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil setiap hari mengikut kumpulan makanan. Terdapat 4 aras dalam piramid makanan Malaysia, di mana bilangan kumpulan makanan yang paling banyak yang perlu diambil diletakkan pada dasar piramid. Seperti mana yang kita lihat, pada dasar piramid terdapat nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. 4 hingga ke 8 hidangan setiap hari makan dengan sederhana, manakala buah-buahan dan sayur-sayuran terletak pada aras yang kedua. 2 hidangan setiap hari bagi buah-buahan dan 3 hidangan setiap hari bagi sayur-sayuran. Pada aras yang ketiga ialah ikan, itik, daging dan kekacang. 2 hidangan ayam, itik dan telur setiap hari, manakala susu dan produk tenusu 1 hingga 3 hidangan setiap hari. Akhir sekali ialah lemak, minyak, gula dan garam. Kurangkan dalam makanan-makanan harian kita. Seterusnya, kandungan kalori dalam makanan Malaysia. Contohnya ialah nasi lemak dan ayam goreng mempunyai 640 kalori. Yang kedua, kuih tiaw goreng 320 kalori. Seterusnya, mi kari 530 kalori. Manakala teh tarik mempunyai 140 kalori. Dan roti canai 300 kalori. Akhir sekali, mi sup 380 kalori. Makanan-makanan ini perlu dikurangkan agar tubuh badan kita lebih sihat dan terjamin. Kalori dan roti canai 300 kalori dan seterusnya, pembahagian pinggan sihat. Pembagian pinggan sihat adalah amalan pemakanan yang seimbang yang perlu diamalkan setiap hari dan setiap kali makan. Seperti yang mana kita lihat pada rajah, terdapat di dalam satu pinggan mempunyai
buah-buahan, sayur-sayuran, nasi dan ikan. Buah-buahan dan sayur-sayuran dapat memberikan sumber serat, fitonutrien, vitamin dan mineral. Ia juga dapat merangsangkan sistem imun, menyokong pembesaran dan memperbaiki fungsi sel dan organ. Manakala nasi pula dapat memberikan sumber tenaga, vitamin B, mineral dan serat yang baik. Akhir sekali, ikan dapat memberi sumber protein yang berkualiti untuk pembesaran badan, pengekalan, penghasilan enzim, hormon dan perbaikan pembuatan sel-sel darah. Seterusnya, kalori mengikut keperluan tenaga seharian. Baju agak emas 1,500 kalori sehari, manakala kanak-kanak, gadis remaja dan seorang lelaki yang bekerja ofis perlu mempunyai 2,000 kalori sehari, dan akhir sekali remaja lelaki dan wanita ataupun lelaki yang aktif 2,500 kalori sehari. Selamat sejahtera, saya Parvez Analaki Anadore, metrik nombor 2031. Saya ingin membentangkan apakah itu senaman. Apakah itu senaman? Senaman ialah pergerakan badan yang dilakukan secara berulang kali, secara terancang dan berstruktur, bertujuan untuk meningkatkan atau mengekalkan satu atau lebih komponen kecergasan fizikal. Senaman juga melibatkan penggunaan dan pengeluaran tenaga yang banyak. Senaman juga memberi pelbagai kelebihan untuk kesihatan badan kita. Antara salah satu cara untuk kita menjaga kesihatan adalah dengan bersenam. Ramai pakar perubatan menyatakan senaman antara ubat yang bukan saja murah, malah amat berkesan untuk merawat dan mengawal pelbagai masalah kesihatan yang dihadapi. Ini kerana semakin kita berusia, semakin banyak risiko penyakit yang menunggu. Oleh itu, jadikanlah senaman sebagai makanan harian untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Kebaikan bersenam. Dengan bersenam, kita dapat mengelakkan diri daripada kegemukan ataupun obesiti. Pelbagai penyakit berbahaya yang berpunca daripada kegemukan seperti sakit jantung, darah tinggi dan kencing manis dapat dielakkan. Sering bersenam dapat menjadikan badan kita cergas dan sihat. Perjalanan darah kita akan menjadi lancar dan kita jadi cergas dan tidak berasa lemah dan malas. Oksigen di dalam badan kita akan tersebar ke otak, menjadi otak kita cergas juga. Peluh yang keluar bersama-sama toksin juga menjadi badan kita sihat. Seterusnya, kebaikan senaman. Kita ambil contoh jogging, meningkatkan kecergasan, keceriaan dan keyakinan diri, menguatkan otot-otot jantung dan paru-paru, memperbaiki sistem penghandaman dan selera makan, meningkatkan daya ketahanan badan, memperbaiki peredaran darah dan melindungi dari serangan sakit jantung, membantu tidur dengan lebih selera, mencapai dan mengekal berat badan yang unggul, mengekalkan kekuatan otot dan tulang untuk memudahkan pergerakannya. Begitu juga dengan 5 senaman asas bakar lemak. Nombor 1, squat. Nombor kedua, pergerakan mendaki gunung. Nombor ketiga, tekan tubi menggunakan lutut. Nombor keempat, plank
siku dan plank penuh. Yang nombor kelima, senaman kaki. Nombor 1, squat. Walau ia nampak biasa tetapi kesannya hebat. Cara berdiri tegak dengan kedudukan kaki selari bahu, ketatkan bahagian perut dan tegakkan dada. Perlahan-lahan turunkan pinggul ke belakang seperti dalam gambar. Pastikan kedudukan lutut tidak melebihi hujung jari kaki untuk mengelakkan kecederaan. Kembali ke posisi asal dan ulang pergerakan 10 kali untuk 3 set. Ia membantu membakar lemak pada bahagian kaki dan paha serta pinggul. Anda dapat merasakan ketegangan pada bahagian ini jika ia bermakna senaman ini berfungsi dengan baik. Senaman kedua ialah pergerakan mendaki gunung. Pastikan kedudukan tangan di bawah bahu 90 darjah. Luruskan bahagian perut selari dari kaki ke hujung kepala. Perlahan-lahan naikkan kaki kanan ke hadapan. Pastikan kedudukan pinggul tidak terlalu tinggi. Tukar kaki kiri pula ke hadapan. Untuk yang pernah melakukannya, mereka boleh melompat ketiga proses menukar gerakan kaki. Lakukan sebanyak 10 kali dalam 3 kali pengulangan. Senaman ketiga adalah tekan tubi. Ramai individu, terutama wanita, menolak untuk melakukan senaman ini kerana ia agak menyakitkan. Lakukan ikut kemampuan. Mulakan dengan meletakkan lutut di lantai dan kedudukan tangan lurus di bawah bahu. Ketatkan bahagian perut dan luruskan selari dengan kepala. Elakkan membungkung. Perlahan-lahan teruskan dada ke bawah diikuti perut dan tahan selama beberapa saat kemudian. Kembali ke posisi awal. Ulang 10 kali dalam 3 set latihan. Jangan bimbang sekiranya ia sedikit menyakitkan dan terus melakukannya. Senaman keempat ialah plank penuh dan plank siku. Bermula dengan plank penuh, tubuh berada dalam kedudukan tangan lurus di bawah bahu. Pastikan badan anda di dalam keadaan lurus selari hujung kaki ke kepala. Ketatkan bahagian perut, pastikan badan lurus. Pinggul tidak tinggi daripada kepala. Tahan dalam posisi ini selama 2 saat, kemudian turunkan perlahan-lahan siku ke lantai. Pastikan siku lurus di bawah bahu. Tahan selama 2 saat. Ulang semula ke posisi awal dan melakukan sebanyak 10 kali dalam 3 kali pengulangan. Senaman terakhir ialah senaman kaki. Langkah ini untuk mengecilkan paha dan mengurangkan berat badan. Caranya membaring dengan muka menghadapi atas. Letakkan kedua-dua tangannya di sisi pinggul, kemudian naikkan kaki perlahan ke atas. Tahan posisi ini selama 2 saat, kemudian turunkan kaki ke bawah tanpa menyentuh lantai. Ulang semula pergerakan dan naik kaki ke atas. Buat sebanyak 10 kali dengan 3 kali pengulangan. Kesimpulannya, setiap orang yang hidup di dunia ini mempunyai gaya hidup yang tersendiri kerana manusia dibesarkan dan didikan keadaan berlain oleh orang yang berbeza. Ada yang hidup dalam keadaan yang selesa dan sempurna. Ada yang pula di sebaliknya. Jika kita diperhatikan manusia di sekeliling kita, kita akan nampak pelbagai gaya hidup. Ada yang sihat dan kurang sihat pada pandangan kita. Gaya hidup hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebegini
yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang timbul kelak. Kita semua perlu memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Sesungguh terdapat banyak perkara yang perlu kita memberikan perhatian untuk kehidupan dalam keadaan yang sihat. Hampir kesemua perkara tersebut berpunca daripada diri sendiri kita. Kita adalah orang yang bertanggungjawab menentukan gaya hidup kita, bukannya orang lain. Kita perlu mengambil makanan yang seimbang kerana semua kepentingannya sudah dinyatakan tadi. Bukan saja individu, tetap masyarakat dan seterusnya negara akan memberi kesan positif pada pemakanan yang baik ini. Jika masyarakat masih engkah dan tidak mahu berubah, sudah pasti jumlah pesakit kronik di negara ini akan bertambah pula. Kita mungkin sudah terlewat untuk kita semua mengambil langkah pencegahannya. Tepuk dada, tanya selera. Setiap orang perlu mengulang masa untuk bersenam, sama ada hujung minggu ataupun pada hari cutinya. Jadi aktiviti senam sebagai cara hidup agar masyarakat yang sihat sejahtera pada diwujud seperti conggak kata rakyat sihat, negara sejahtera. Terima kasih untuk menonton video kempen kami.